Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini cikgu akan menyambung modul 4 buku catatan pertama, iaitu tajuk buku tunai runcit. Okey, para pelajar boleh melihat buku teks muka surat 127. Ulang suara, para pelajar boleh bersedia dengan merujuk buku teks muka surat 127. Okey, para pelajar dah bersedia untuk mempelajari buku tunai runcit? Okey. Yang pertama, pelajar akan mempelajari tujuan penyediaan buku tunai runcit. Yang kedua, apa itu sistem panjar. Yang ketiga, cara merekod buku tunai runcit. Okey, ketiga-tiga ini akan cikgu jelaskan sebentar nanti. Okey, buku catatan pertama seperti pelajar tahu, iaitu buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Ini semua cikgu dah terangkan dalam slide cikgu yang sebelum ni, tapi cikgu ulang kembali agar para pelajar ingat kembali. Okey, semua urus niaga akan direkodkan terlebih dahulu dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama. Yang pertama, sebelum ni kita dah pelajari jurnal, iaitu jurnal am dengan jurnal khas. Okey, buku tunai sebelum ni cikgu dah ajar. Okey, yang hari ni cikgu akan mengajar dan jelaskan iaitu buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit, para pelajar. Tujuan penyediaan buku tunai runcit. Apa tujuan kegunaan buku tunai runcit? Okey, buku tunai runcit adalah untuk pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. Okey, para pelajar, keyword dia amount kecil. Okey, seperti bayaran minuman tetamu dan upah cuci pejabat. Okey, buku tunai runcit dianggap buku catatan pertama kerana segala perbelanjaan akan direkodkan ke dalam buku ini sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Okey, tujuan penggunaan buku tunai runcit. Yang pertama, mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil. Takkanlah setiap kali upah RM30, RM20 kita nak tulis banyak kali kan, para pelajar. Okey, mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil dalam buku tunai. Yang kedua, mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan yang amountnya kecil. Okey, amount yang kecil sahaja yang kita rekod, para pelajar, dalam buku tunai runcit. Itulah sebabnya kita nak buat buku tunai runcit, sebab kita nak mengelakkan menggunakan cek. Setakat bayar RM30 takkan kita nak guna cek. Okey, seorang penjuru wang khas ditugaskan bagi mengawal rekod dan pembayaran tunai runcit. Okey, para pelajar, anda bersama cikgu. Okey, seterusnya kita mengenali sistem panjar. Okey, sistem panjar runcit digunakan bagi menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Okey, ulang suara. Sistem panjar runcit digunakan bagi menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Juru wang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan bagi menjelaskan perbelanjaan yang amount yang kecil. Maksudnya setiap awal bulan mesti juru wang akan memperuntukkan wang, sejumlah wang yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, para pelajar, pada setiap hujung bulan pula akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Sekeping cek akan dikeluarkan untuk tujuan recoupment bagi wang yang telah dibelanjakan. Okey, yang para pelajar harus tahu dan harus ingat yang cikgu gariskan tersebut. Boleh, para pelajar? Okey, format buku tunai runcit. Okey, para pelajar lihat format buku tunai runcit. Okey, yang pertama ada bahagian tarikh, butir, folio, nombor voucher, penerimaan, pembayaran.
analisis bayaran. Okey. Seterusnya, ni bahagian analisis dan pelbagai di hujung. Jangan lupa rujukan BTR, singkatan rujukan bagi buku tunai runcit adalah BTR 1, dan para pelajar jangan lupa tulis tajuk buku tunai runcit. Okey para pelajar, cikgu ada sediakan akronim agar dapat membantu para pelajar. Di dalam buku teks tidak ada ya para pelajar, ni sekadar cikgu buat bagi membantu para pelajar. TBF, tarikh butir folio. NB, nombor voucher. Penerimaan P, pembayaran P. Selalunya kita penerimaan dulu, duit masuk, baru duit keluar, pembayaran. Jadi para pelajar kena ingatlah PP. Analisis ini bergantung. Okey, analisis ni cikgu betul analisis bayaran bergantung kepada soalan. Yang dalam-dalam ni para pelajar tak payah hafal lah. Okey, yang ni selalunya bergantung kepada soalan bagi kita rujuk soalan dan kita buka analisis bayaran yang dikehendaki. Okey, boleh para pelajar? Okey, seterusnya para pelajar bolehlah bersedia dengan buku teks. Kita lihat soalan muka surat 128. Okey, 128 contoh 18. Okey, para pelajar tolong bersedia kerana mungkin view yang cikgu paparkan selepas ini akan menjadi kecil sebab cikgu zoom untuk view untuk cara merekod buku tunai runcit. Selepas ini ruangannya agak sempit. Okey, para pelajar sudah bersedia? Inilah soalannya, contoh 18. Okey, mari kita bersama-sama lihat cara merekod buku tunai runcit. Okey para pelajar, ini adalah contoh jawapan daripada buku teks, iaitu berkaitan dengan contoh 18 tadi. Okey, kita lihat soalannya. Okey, sebelum tu inilah akronim yang cikgu buat tadi tu. Okey, TBF, NBBP, A. Jadi para pelajar ingat, sekiranya para pelajar lupa format, ingat apa yang cikgu sampaikan ini. Okey, kita lihat soalan. Contoh 18. Kedai buku Maisara menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panjar bermula pada 1 April 2016. Ketua juruwang hanya akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali. Para pelajar, sebulan sekali saja juruwang akan bagi, iaitu pada setiap awal bulan. Setiap awal bulan ketua juruwang akan bagi peruntukan yang telah ditetapkan. Berikut ialah penerimaan dan penggunaan wang dalam bulan April 2016. Para pelajar lihat, minta maaf cikgu dah tersasul dah. Para pelajar lihat 2016 April 1 menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit. Berapa para pelajar? Menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit 600. Para pelajar lihat sini 600. Okey, para pelajar lihat di bahagian atas. Okey, cikgu dah catatkan ni. Okey, tarikh para pelajar tulis 2016. April bila? April 1. Tulis ini April 1 daripada juruwang kan para pelajar kan? Tulis bank. Okey, daripada juruwang tu jadi tulis bank. Okey. Seterusnya para pelajar hanya rekodkan bahagian penerimaan, iaitu para pelajar terima daripada ketua juruwang bernilai 600 sahaja. Duit penerimaan ni adalah duit masuk. Okey, yang ni duit keluar pembayaran. Okey, ni segala penerimaan, di sini adalah segala pembayaran. Okey, kita rujuk sambungan soalan 3. Kita lihat 3. Okey. Alat tulis dan kertas 90. Ini perbelanjaan para pelajar. Para pelajar rekod 3 alat tulis dan kertas. Catatkan nombor voucher sekiranya ada.
Okey, lepas tu para pelajar catatkan RM90 bahagian pembayaran dan masukkan di bahagian alat tulis sebab ia berkaitan dengan alat tulis. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya. Okey, 5 hari bulan April pula, nombor voucher V02, bayar belanja membaki pintu pejabat RM60. Okey, para pelajar catatkan pembayaran RM60, belanja pejabat, masuk bahagian belanja pejabat sebab berkaitan dengan belanja pejabat RM60. Seterusnya 7 April V03, nombor voucher, baiki paip pejabat RM40, baiki paip pejabat RM40, bahagian pembayaran RM40. Okey, pejabat kan para pelajar, baiki paip pejabat, jadi masuk bahagian ruangan analisis pejabat RM40. Okey, seterusnya kita lihat April 9 V04. Okey, pos laju RM50. Pos laju RM50 para pelajar catatkan 9 hari bulan, pos laju V04, pembayaran RM50, bahagian pos. Para pelajar akan rekodkan dalam ruangan pos di bahagian analisis. Okey, seterusnya V05 13 April, pinjaman Azhar 120. Pinjaman Azhar 13 April V05, pembayaran 120. Okey, pelbagai sebab bahagian analisis tidak nyatakan pinjaman, jadi para pelajar tak boleh isi di bahagian ruangan ini. Para pelajar harus isi di dalam ruangan pelbagai. Kalau tak ada dalam analisis yang sesuai, iaitu berkaitan dengan pinjaman, para pelajar rekodkan di dalam ruangan pelbagai. Boleh para pelajar? Seterusnya 26 April 26 V06, surat berdaftar RM30. Surat berdaftar RM30, 26 hari bulan, surat berdaftar V06, pembayaran RM30. Surat berdaftar ni berkaitan dengan pos. Okey, kita masukkan di ruangan pos RM30. Boleh para pelajar? Okey, 29 hari bulan pula V07, upah mencuci. Upah mencuci RM70. Okey, RM70, 29 hari bulan, upah mencuci V07, bahagian pembayaran RM70. Okey, sebab berkaitan dengan upah mencuci pejabat lah kiranya ni. Jadi belanja pejabat, okey, RM70 masuk di ruangan pejabat. Boleh para pelajar? Okey, selepas para pelajar dah rekodkan segala item-item ini, segala pembayaran, okey, para pelajar cikgu letak simbol tambah agar dapat membantu para pelajar. Okey, bahagian penerimaan para pelajar jumlahkan, pembayaran para pelajar jumlahkan, alat tulis para pelajar campur jumlahkan, pos okey 50 campur 30 dapat 80, belanja pejabat 60 campur 40, okey campur 70 dapat jumlah 170, pelbagai 120. Para pelajar tuliskan kembali. Okey para pelajar, bila dah dapat semua jumlah, bagaimana para pelajar untuk mencari nilai baki hantar bawah 31 hari bulan baki akhir? Para pelajar tinggalkan ruang, tulis 31 baki hantar bawah. Okey para pelajar, boleh? Okey, sebelum kita dapat 140 ni, macam mana nak dapat 140 ni para pelajar? Okey, para pelajar tulis dulu bahagian bawah, iaitu 600 imbangan dia. 600 sebab ketua jururuang bagi 600 kan, betul kan para pelajar? Mesti ada 600, imbang dia 600. Okey, 600 tolak 460. Berapakah baki hantar bawah? Iaitu baki buku tunai runcit kita. Iaitu baki tunai runcit kita adalah 140. Boleh para pelajar? 600 tolak 460 kita akan dapat
140, iaitu baki buku tunai runcit kita. Boleh para pelajar? Okey, dan para pelajar hantarkan ke bawah. Okey, para pelajar hantar ke bawah 140 pada Mei 1 baki BB. Okey, 140. Boleh para pelajar? Okey, sampai di situ saja penerangan cikgu berkaitan dengan buku tunai runcit. Okey, untuk makluman para pelajar, buku tunai runcit hanya merekod nilai amount yang kecil sahaja. Andai kata nilai-nilai yang besar, contohnya beli almari 500, beli perabot 2000, para pelajar tak payah rekod di dalam buku tunai runcit. Boleh para pelajar? Okey, sini saja sampai cikgu jelaskan. Okey, semoga